Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Baiklah, pada minggu ini, minggu yang ke-28, kita akan membincangkan mengenai tajuk yang baru dalam tajuk tenaga, iaitu subtopik perubahan bentuk tenaga. Pada akhir PDP, murid akan dapat menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian. Yang kedua, mengitlak tenaga tidak boleh dicipta dan dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Michael dan Jeff berada di ruang tamu. Jeff semakin bosan dan mencadangkan mereka menonton kartun. Michael kemudian mengambil alat kawalan jauh untuk menghidupkan televisyen. Walau bagaimanapun, tiada apa yang berlaku apabila dia menekan butang pada alat kawalan jauh. Apa yang tidak kena dengan televisyen ini, Michael memeriksa belakang televisyen. Dengan begitu pasti, dia mendapati kabel elektrik tidak dipasang ke soket bekalan kuasa. Apabila Michael memasang plug di televisyen, ia hidup dengan menghasilkan gambar dan bunyi. Dengan adanya televisyen yang mengubah tenaga elektrik yang dibekalkan oleh soket, bekalan kuasa kepada tenaga cahaya dan bunyi, mereka dapat menikmati kartun akhirnya. Contoh ini menunjukkan tenaga berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Terdapat banyak contoh perubahan tenaga lain dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, tenaga kimia daripada makanan yang kita makan disimpan di dalam badan kita. Apabila kita berjalan, berlari atau bersenam, tenaga kimia di dalam badan kita berubah kepada tenaga kinetik. Contoh yang lain adalah suatu objek jatuh. Apabila objek berada pada kedudukan yang lebih tinggi, seperti apel di atas pokok, ia mempunyai tenaga keupayaan yang lebih tinggi. Apabila objek jatuh, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Apabila objek itu mencecah tanah dan menghasilkan bunyi, tenaga kinetik ditukar kepada tenaga bunyi. Apabila kita membakar bahan api atau menyalakan lilin, tenaga kimia yang tersimpan di dalam bahan api atau lilin ditukar menjadi tenaga haba dan cahaya. Apabila kita menghidupkan lampu, tenaga elektrik juga ditukar menjadi tenaga haba dan cahaya oleh mentol panas yang bercahaya. Tenaga juga berubah bentuknya dalam peranti elektrik kecil seperti lampu suluh. Dalam lampu suluh, bateri disambungkan kepada mentol dalam litar elektrik. Apabila suis ditutup, tenaga kimia yang tersimpan di dalam bateri diubah menjadi tenaga elektrik. Mentol kemudiannya mengubah tenaga elektrik yang mengalir di dalam litar itu menjadi tenaga haba dan cahaya. Banyak peralatan elektrik lain juga mengubah tenaga elektrik kepada satu lagi bentuk tenaga yang boleh kita gunakan. Sebuah radio menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Sebuah kipas elektrik menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik bilah yang berputar. Baiklah, murid-murid telah pun menonton video tadi. Daripada video itu, kita boleh katakan tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Simbol anak panah bermaksud berubah kepada. Simbol tambah bermaksud dan. Terdapat banyak contoh perubahan tenaga dalam kehidupan harian kita. Di sini kita boleh lihat dalam peta pokok ini, dalam alam semula jadi, semasa proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan tenaga cahaya daripada matahari, kemudian tenaga cahaya ini akan bertukar atau berubah kepada tenaga kimia. Dalam alam semula jadi yang lain, iaitu air hujan yang turun, tenaga keupayaan daripada air hujan, tenaga keupayaan ini adalah tenaga yang tersimpan oleh objek yang berada dalam keadaan tinggi ataupun keadaan ditarik atau diregang. Jadi, tenaga keupayaan daripada air hujan akan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ini ialah tenaga pada objek yang bergerak. Contoh perubahan tenaga dalam kehidupan harian, iaitu yang berlaku pada diri kita, tenaga kimia akan bertukar kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia ni kita dapat daripada makanan yang kita makan.
tenaga kimia itu apabila kita berjalan kaki, ia akan berubah menjadi tenaga kinetik. Tenaga kimia apabila kita melompat, ia akan menjadi tenaga keupayaan kerana kita berada pada kedudukan yang tinggi. Kemudian kita akan turun ke bawah. Jadi, tersimpanlah tenaga keupayaan di situ. Apabila kita bercakap, tenaga kimia itu akan berubah kepada tenaga bunyi kerana bercakap mengeluarkan bunyi. Bunyi adalah tenaga. Contoh perubahan tenaga dalam peranti dan peralatan, contohnya dalam tenaga bahan peralatan elektrik radio, tenaga elektrik yang terdapat akan berubah menjadi tenaga bunyi. Tenaga elektrik pada kipas elektrik akan berubah kepada tenaga kinetik apabila kipas itu di-on-kan switchnya. Tenaga elektrik juga akan berubah kepada tenaga haba apabila kita menghidupkan switch pemanas air di rumah. Terdapat banyak lagi perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian kita. Baiklah kita tengok satu demi satu. Yang pertama, semasa mengayuh basikal. Tenaga kimia yang terkandung pada badan kita daripada makanan yang kita makan akan berubah tenaga menjadi tenaga kinetik apabila basikal itu kita kayuh. Yang kedua, menghidupkan televisyen. Tenaga elektrik akan berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi kerana televisyen mengeluarkan cahaya itu pada skrin dan bunyi pada speaker. Yang ketiga, menyalakan api. Tenaga kimia akan berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya kerana api panas dan api juga mempunyai cahaya. Bagi seorang penerjun yang terjun dari papan terjun, tenaga daripada tenaga keupayaan kerana dia berada di tempat yang tinggi akan berubah kepada tenaga kinetik, berubah lagi kepada tenaga bunyi. Yang kelima, menyalakan lampu suluh. Tenaga kimia yang tersimpan dalam bateri akan berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian berubah lagi kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Bagaimana kita boleh mendapat tenaga haba? Disebabkan oleh mentol yang mengeluarkan cahaya itu, dia akan menjadi panas selepas beberapa lama ia dihidupkan. Yang keenam, ketika menggunakan kalkulator suria. Kalkulator suria ini menggunakan tenaga suria sebagai tenaga elektrik. Jadi tenaga suria akan berubah kepada tenaga elektrik, kemudian berubah lagi kepada tenaga cahaya. Tenaga cahaya itu kita dapat setelah kalkulator itu mendapat tenaga elektrik. Yang ketujuh, ketika kenderaan bergerak. Tenaga kimia daripada minyak kenderaan akan berubah kepada tenaga kinetik kerana kenderaan itu bergerak. Jadi, ia adalah tenaga kinetik. Semasa fotosintesis, tenaga suria daripada matahari, daripada suria, akan ditukarkan kepada tenaga kimia. Yang terakhir, ketika bermain papan luncur. Tenaga keupayaan. Apabila seorang pemain papan luncur itu dia melompat, tenaga keupayaan akan berubah kepada tenaga kinetik kerana papan luncur itu bergerak. Kemudian bila dia naik balik dekat rem ni, akan berubah kembali kepada tenaga keupayaan. Tenaga tidak boleh dicipta atau dipusnahkan. Ingat tenaga tidak boleh dicipta. Kita tak boleh cipta tenaga. Kita hanya boleh mengubah tenaga. Atau dimusnahkan. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tenaga yang paling utama, sumber tenaga yang paling utama adalah tenaga suria. Tenaga daripada cahaya matahari. Tenaga boleh berubah bentuk. Tenaga boleh berubah bentuk. Kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga hanya boleh
berubah bentuk sahaja, tak boleh dicipta atau dimusnahkan kerana tenaga telah sedia ada. Baiklah, kita tengok contoh bagaimana dikatakan tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga hanya boleh diubah bentuk saja. Contoh, motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Tenaga tidak boleh dicipta. Enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Bagaimana kita dapat tenaga kimia? Kita dapat daripada minyak petrol yang kita isi pada motosikal. Kemudian bila motosikal itu bergerak, dia berubah bentuk menjadi tenaga kinetik. Tenaga juga tidak boleh dimusnahkan. Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Tenaga bunyi ini datangnya daripada exhaust motosikal, dan exhaust motosikal juga setelah seberapa lama kita mahu motosikal, ia akan menjadi haba. Motosikal berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Maksudnya, bila dah habis je minyak, maksudnya tenaga kimia itu telah habis digunakan kerana ia telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Jadi, di sini kita boleh lihat carta aliran tenaga. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini, tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ingat ya, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga hanya boleh berubah bentuk dan tidak akan musnah. Dia hanya berubah menjadi bentuk yang lain. Sekian, diharap agar murid-murid dapat memahami pelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih.